Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah 22 September 2022. Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM mempergiat program I Care for You Care Kasih dengan menyantuni 8 ketua isi rumah KIR tersenarai di bawah sistem e-Kasih di Pulau Sebatik Tawau. Sumbangan turut disalurkan dengan kerjasama Bank Islam Malaysia Berhad berbentuk peralatan kesihatan, ubat-ubatan, bakul makanan dan wang tunai. Sumbangan disampaikan ketika program berkenaan di Kampung Mandadak Baru Pulau Sebatik Tawau. Penerima merupakan KIR dari Kampung Wales Bay, Kampung Sungai Tamang dan Kampung Mandadak Baru. Kita buat ini adalah untuk menggalakkan agensi-agensi korporat ini untuk melaksanakan program-program sebegini dengan penerimanya adalah daripada senarai e-Kasih lah. Sebab peralatan perubatan ini kadang-kadang dia harga dia mahal dan sebagainya. Jadi kita bantu untuk meringankan beban lah. Kami sebenarnya menyediakan dana kepada pihak ICU Sabah dan program ini diselenggarakan oleh pihak ICU. Dia sebab di mana data-data mereka akan gunakan untuk mendapatkan data-data yang layaklah untuk menerima bantuan ini. Ya, saya berterima kasih dan bersyukurlah banyak-banyak. Terima kasih. Saya tidak sangka lah bahawa saya dapat yang barang begini, kursi roda begini ini. Tapi syukur alhamdulillah lah. Saya beli berjalan sana kemari dalam kawasan rumah saya sendirilah. Terima kasih banyak-banyak lah. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Ya, sebab kami berada jauh di pulau pun, artinya sampai sumbangan itu sama kami di sini. Jadi saya terharu lah. Ya, jadi itu saja yang saya boleh ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kerajaan negeri. Secara keseluruhan, seramai 16 KIR disantuni setakat ini melalui program I Care for You ICU JPM termasuk di Tawau, Kudat, Matunggong, Kiulu, Tuaran dan Kota Belud. Tahun ini merupakan tahun keempat Bank Islam bekerjasama dengan ICU JPM melaksanakan program membantu golongan memerlukan. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI Sabah melaksana pelbagai inisiatif melahirkan generasi terdidik dan berminda kelas pertama bagi memacu ekonomi negara berasas inovasi. Usaha dijayakan dengan kerjasama pelbagai pihak, khususnya sekolah dan universiti di seluruh negeri. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Datuk Yaakob Khan, peranan sekolah dan universiti penting dalam menghasilkan modal insan berorientasi pendidikan, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM ke arah menjayakan revolusi industri 4.0. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan dibacakan Timbalan Setiausaha Tetap Kementeriannya Maria Chong dalam program Bicara Kanta You Science sempena Majlis Perasmian Karnival Sains Sabah, Minggu Sains Negara dan Minggu Angkasa Kebangsaan peringkat Universiti Malaysia Sabah UMS di Kota Kinabalu. Bicara Kanta You Science menampilkan perkongsian daripada perintis bidang sains dan teknologi Profesor Emerita Tan Sri Dr. Mazlan Othman. Hari ini saya telah berkongsi ilmu mengenai bagaimana astronomi ini boleh dijadikan asas untuk kita mengenali dengan lebih mendalam apakah itu perubahan iklim dan bagaimana ilmu astronomi kita boleh memberi kita sedikit insight mengenai modeling untuk perubahan iklim. Pastinya UMS committed dalam usaha-usaha yang berkaitan dengan ini dan kewujudan New Science itu sendiri sebagai satu manifestasi lah mengukuhkan bahawa UMS committed dalam membantu national dan juga states dalam memperbanyakkan lagi mungkin dari segi minat-minat di kalangan pelajar dalam bidang-bidang berkaitan dengan STEM ni. Kita bergerak bersama-sama dengan pihak KSTI dan juga MOSTI di mana kita berharap aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan adalah berdasarkan aktiviti-aktiviti ataupun plan strategik yang telah disediakan oleh pihak kementerian itu sendiri. Dan pada masa yang sama, universiti of course dengan adanya kepakaran yang kita ada pada hari ini
dan juga pelajar-pelajar kita adalah salah satu inspirasi mana kita dapat membantu negara untuk meningkatkan lagi STEM ini. Menjelang pembentangan bajet 2023, Majlis Belia Sabah MBS meletak harapan tinggi agar lebih banyak peruntukan bagi memperkasa ekonomi golongan belia termasuk di negeri ini. Ia berikutan keadaan ekonomi tidak menentu yang dijangka berterusan sehingga tahun hadapan. Timbalan Presiden MBS Muhammad Nur Hilmi Milus mencadangkan pelaksanaan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bersasar selain pemberian lebih banyak subsidi barang keperluan asas. Ini bagi mengimbangi krisis ekonomi global. Jadi apa yang kita pohon adalah bajet itu dapatlah mengimbangi dengan krisis ekonomi pada tahun hadapan yang dianggarkan yang akan memberikan kesan kepada rakyat secara keseluruhan. Jadi bantuan-bantuan inisiatif bantuan yang akan dicadang itu mestilah mampu untuk membantu mengurangkan beban dan kos sara hidup dan ia boleh menyelamatkan rakyat. Beliau yang ditemui RTM di Kota Kinabalu turut berharap bajet 2023 memfokuskan inisiatif pengurangan kadar pengangguran belia selain menetapkan kadar gaji setimpal serta serba mampu untuk belia menjalani kehidupan. Hilmi turut menyeru pewujudan industri kawalan makanan ataupun tanaman komoditi agar bekalan stok makanan sentiasa mencukupi dan tidak bergantung kepada stok import. Beralih ke perkembangan semasa COVID-19, Sabah merekodkan 152 jangkitan baharu semalam, penurunan 6 kes berbanding hari sebelumnya. Angka jangkitan diperoleh daripada 2,238 sampel ujian. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, meskipun angka jangkitan baharu adalah lebih rendah, namun kadar positiviti yang lebih tinggi direkodkan semalam, iaitu 8.22% berbanding 7.36% sebelumnya. 8 daerah tidak merekodkan sebarang kes baharu, antaranya Kalabakan, Kuala Penyu, Kunak, Nabawan, Pitas dan Semporna. 4 daerah merekodkan jangkitan baharu 2 angka iaitu Kota Kinabalu, Tawau, Tuaran dan Sandakan. Sebanyak 145 kes baharu adalah dalam kategori 1 dan 2, 2 kes dalam kategori 3 serta 5 kes dalam kategori 4. Satu sistem pengesanan awal bencana banjir yang lebih canggih di kawasan berhampiran sungai diharap diwujudkan bagi menjamin keselamatan orang ramai. Ini penting memandangkan bencana berkenaan bukan sahaja mengancam keselamatan penduduk, malah warga sekolah yang terletak di kawasan berdekatan sungai. Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan SK Mandalipau, Rena Kukundu berkata, pewujudan sistem pengesanan banjir terbaik mampu direalisasikan dengan kerjasama institusi pengajian tinggi yang mempunyai keupayaan melakukan kajian menangani isu tersebut. Ia sekaligus dapat menjamin keselamatan warga SK Mandalipau yang terletak di kawasan hulu sungai dan sering berlaku banjir. Terutama sekali di tempat ini kepala air sangat berisiko. Jadi saya tadi dipahamkan oleh pihak Bomba agar membuat pemecahan air, kedalaman air semasa atau sebelum berlaku banjir itu. Tapi saya rasa ini adalah satu idea yang bagus dari pihak Bomba. Tetapi adalah lebih selamat lagi kita mengadakan satu kaidah yang lebih moden lah. Beliau ditemui RTM selepas taklimat keselamatan bomba di SK Mandalipau Papar. Ia turut dihadiri penduduk sekitar kawasan berkenaan. Ini merupakan satu julung-julung kali yang kita laksanakan di sekolah. Walaupun kita sudah menjalankan eko pelancongan Alumis River ini beberapa tahun, tapi ini merupakan satu yang terbaiklah yang telah diberikan oleh pihak Bomba atas kerjasama. Antara pengisian program, demonstrasi memadam api dan menyelamat mangsa banjir. Para pelajar sekolah agama diingatkan sentiasa menghormati golongan guru yang banyak berkorban demi menyampaikan ilmu. Ia seiring perspektif Islam yang melihat pekerjaan guru sebagai profesion mulia dan disanjung tinggi. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins, Datuk Saiful Zaman Sanggul berkata, kehebatan peranan guru seharusnya sentiasa dihargai.
Mari kita muliakan guru, mari kita berbuat baik dengan guru-guru. Mudah-mudahan dengan itu keberkahan dalam hidup kita, keberkahan ilmu yang kita terima. Dengan itu asbab kepada anak-anak kita ini akan mencapai kecemerlangan hidupnya di luar sana dan asbab kepada mereka akan mencapai kebahagiaan dunia akhirat insya-Allah. Beliau bercakap kepada RTM selepas merasmikan sambutan Hari Malaysia Sekolah Menengah Agama Toh Puan Hajar Rahmah di Kinarut. Antara aktiviti diadakan pertandingan melukis poster, deklamasi sajak, pertandingan video pendek kemerdekaan dan pertandingan menghias kelas. Dalam pada itu, Datuk Saiful Zaman berharap para pelajar proaktif mengambil bahagian dalam aktiviti kenegaraan seperti sambutan Hari Malaysia agar dapat mendalami makna kemerdekaan. Sandakan bakal menjadi lokasi pertandingan usahawan bertaraf antarabangsa dengan sasaran 50 penyertaan. Ia dianjurkan sebuah syarikat perniagaan antarabangsa dengan sokongan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri dan Persekutuan. Pengerusi penganjur pertandingan Elvis Lu Mun Yu berkata pertandingan berkonsep digital ini akan memperlihat keupayaan serta kreativiti pengusaha mengaplikasi teknologi dalam persembahan ketika pertandingan berkenaan. Ia selaras setuju kerajaan menerapkan revolusi industri 4.0 yang menuntut usahawan terutama golongan muda memanfaat teknologi dalam melonjakkan ekonomi negara, khususnya menembusi pasaran global yang berdaya saing. Boleh kasih ruang dan peluang pemuda, orang muda ada satu harapan untuk teruskan dia punya bisnes. Saya harap banyak orang muda, usahawan yang bersemangat boleh bantu pemuda-pemuda dengan usahawan disanakan. Elvis yang juga Ketua Bahagian Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS Sandakan menyatakan demikian kepada RTM di Sandakan. Pertandingan peringkat negeri dijadual berlangsung 8 Oktober depan dan 3 pemenang utama akan bersaing di peringkat antarabangsa pada 27 Oktober di Kuala Lumpur. Sekian berita pagi Sabah yang sahih hanya di RTM. Salam hormat dan salam keluarga Malaysia.